Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali, terima kasih kepada semua pelajar yang berjaya join kelas pada hari ini. Cikgu minta maaf lagi sekali kerana pada awalnya kita nak rancang untuk adakan kelas esok disebabkan cikgu ada mesyuarat pada hari ini. Tapi mesyuarat cikgu habis awal, ngam-ngam habis untuk PDPR sejarah pada pukul 10.30. Jadi cikgu ambil keputusan untuk teruskan sahaja kelas pada hari ini. Okey, daripada masa terbuang begitu sahaja. Okey, lagipun esok adalah hari cuti hari cuti sempena hari Wesak. Okey, jadi ambillah peluang itu untuk berehat ataupun untuk mengulang kaji pelajaran. Okey, di waktu cuti. Okey, walaupun tak boleh pergi ke mana-mana walaupun hanya stay at home stay at home. Okey, patuhlah kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, kita jaga kita supaya wabak COVID-19 ni dapat dikurangkan ke tahap yang paling minimum. Kalau boleh dihapuskan terus dari muka bumi ni. Okey, insya-Allah itu kita doakan. Okey, jadi pada hari ini fokus kita adalah kepada tersambung ni last untuk bab yang keempat. Subtopik yang last ataupun cerita yang last untuk bab yang keempat, iaitu di bawah subtajuk 4.6 dan 4.7 dan juga di bawah standard pembelajaran 10.3.6, iaitu menerangkan penyerahan Sabah oleh syarikat Borneo Utara British kepada British ataupun SBUB kepada British. Dan yang kedua, 10.3.7 menganalisis reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Adakah rakyat Sabah sama seperti rakyat Sarawak dalam menentang British ataupun sebaliknya? Itu yang kita akan bincang pada hari ini. Dan pada akhir pembelajaran, cikgu harap akan dapat menjelaskan sebab penyerahan penyerahan Sabah kepada British oleh SBUB dan juga awak dapat menjelaskan apakah reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah kepada pihak British. Itulah hasil pembelajaran yang cikgu harap awak dapat capai pada hari ini. Okey. Jadi pada hari ini cikgu rujuk kepada buku teks Cikgu rujuk kepada buku teks sebab cikgu tak dapat nak prepare secara detail pada hari ini. So, cikgu terus direct menggunakan buku teks online buku teks soft copy PDF. Okey, bab subtopik 4.6. Okey, semua boleh rujuk buku teks masing-masing lah. Okey. So, kita lihat kepada penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Kita sedia maklum, kita dah belajar di tingkatan 3 sebelum ni dalam bab yang kelima. Yang mana semasa di tingkatan 3 kita dah lihat bagaimana kuasa barat masuk ke negeri Sarawak dan Sabah. Yang mana Sarawak dijajah ataupun dikuasai oleh keluarga Brooke. Bermula dengan James Brooke dan berakhir dengan Charles Warner Brooke. Manakala di Sabah pula, Sabah diserahkan kepada syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB, satu syarikat British yang telah berjaya untuk menguasai negeri Sabah. Itu dalam sejarah tingkatan 3. Dalam sejarah tingkatan 4 sekarang, selepas kekalahan Jepun, kita dah belajar juga yang mana Jepun telah menyerang Tanah Melayu, telah menyerang Sarawak, telah menyerang Sabah. Dan mereka telah menyerah kalah selepas itu, selepas tamatnya Perang Dunia yang kedua. Dan pada ketika selepas kekalahan Jepun, SBUB mengambil keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British. Persoalannya, kenapa dia nak serahkan kepada British? Itulah yang kita akan bincang pada hari ini. Okey. Selepas tentera Jepun menyerah kalah, British Military Administration ataupun BMA telah diperkenalkan juga di Sabah. So maknanya di Tanah Melayu diperkenalkan BMA, di Sarawak pun ada BMA dan di Sabah pun ada BMA. Yang mana tugas BMA ni adalah untuk mengamankan dulu, untuk stabilkan dulu negeri Sabah sebelum diteruskan dengan pentadbiran British ataupun pentadbiran yang seterusnya.
Okay, Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun pada 28 September 1945. Manakala Sandakan pada 19 Oktober 1945. BMA diketuai oleh CFC Makaski, dan BMA berusaha untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Itu adalah tugas BMA. Biasanya kalau soalan objektif dia tanyakan tugas BMA. Apakah tugas British Military Administration ataupun BMA? Tugas dia lebih kepada mengembalikan keamanan dan ketenteraman di setiap negeri, sama ada di Tanah Melayu, Sarawak ataupun di negeri Sabah. Itu gambar dia lah. Okay, gambar tentera BMA bersama dengan kanak-kanak di Sabah, dan BMA telah berlabuh di Pulau Labuan, Sabah. Okay. Itu adalah gambar sebenar lah apa yang berlaku pada ketika itu. Okay. Fokus kita pada hari ini adalah kita nak lihat apakah sebab penyerahan Sabah kepada British. Kenapa SBUB nak serahkan Sabah kepada British? Okay, kenapa dia tak teruskan memerintah negeri Sabah? Okay. Syarikat Borneo Utara British SBUB menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. Yang mana Sabah kemudiannya menjadi tanah jajahan British selepas itu. Selepas ditandatangani perjanjian tersebut, Sabah adalah di bawah tanah jajahan British. Dan penyerahan Sabah sebagai sebuah tanah jajahan bermakna pentadbiran negeri akan ditadbir oleh seorang gubernur yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Dan gubernur British yang pertama di negeri Sabah adalah Sir Edward Twining. Sir Edward Twining. Okey, garis sikit nama tu. Ingat nama tu, Sir Edward Twining. Kita boleh garis tak? Okay. Alright. Itu adalah nama gubernur yang pertama British di negeri Sabah selepas diserahkan oleh SBUB. Okey, kenapa dia nak serahkan? Kita lihat yang pertama, faktor penyerahan Sabah kepada pihak British adalah untuk memenuhi kepentingan British. Untuk memenuhi kepentingan British. Yang mana Perdana Menteri Britain, Clement Attlee ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sementara itu, Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan-jajahan tersebut. British pada ketika itu sedang menyelesaikan isu untuk memberikan kemerdekaan kepada Sri Lanka, kepada negara India dan juga kepada Burma. Jadi untuk menggantikan tanah jajahan yang telah dibebaskan ini, British lihat Sabah merupakan negeri yang berpotensi untuk menggantikan jajahan tersebut. Dan Sabah merupakan berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barangan yang dihasilkan oleh British. Sebab Sabah merupakan negeri yang kaya dengan sumber hasil-hasil hutan dan juga semua-semua bahan mentah yang lain, dan berpotensi juga untuk menjadi tempat bagi British memasarkan semula barangan-barangan yang telah dihasilkan di kilang-kilang mereka. Itu yang pertama kenapa Sabah diserahkan kepada British. British nakkan Sabah tu. So dia minta. Dan kebetulan pula syarikat Borneo Utara British ni adalah syarikat yang dimiliki oleh orang British juga. Walaupun dia bukannya direct di bawah kerajaan British, tapi dia ada kerjasama dengan pihak kerajaan British. Jadi bila British nakkan negeri Sabah, SBUB pun serahkan Sabah kepada pihak British melalui satu perjanjian. Ada soalan untuk yang pertama, untuk faktor yang pertama. Silakan kalau ada. Ada? Ada ke tak ada? Ada. Okey. So boleh dengar Suara juga jelas Ada masalah, ada putus-putus tak? Jelas. Okey, alright. Kita teruskan. Okey, faktor yang kedua kita lihat.
Okey, faktor yang kedua adalah untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Okey, faktor kenapa SBUB serahkan Sabah kepada pihak British adalah untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Semasa pemerintahan SBUB, Sabah telah pun menjadi negeri naungan British sebenarnya. Walaupun tidak diperintah oleh British, tapi SBUB telah mendapatkan perlindungan daripada pihak British melalui piagam diraja. Okay, piagam diraja semasa kita belajar di tingkatan 3. So, melalui piagam tersebut, Sabah merupakan negeri di bawah naungan British, dijaga oleh British. British menguasai perhubungan luar, okay, luar negeri dan pertahanan negeri Sabah pada ketika itu. Dan keadaan ini telah mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan terus Sabah kepada British pada tahun 1946 selepas kekalahan Jepun. Ini pun mungkin kes yang sama juga. Sebab selepas kekalahan Jepun, banyak kemusnahan-kemusnahan yang telah berlaku, okay, di negeri Sabah. Seperti mana yang berlaku di negeri Sarawak. Jadi untuk memulihkan semula negeri Sabah yang rosak itu, mungkin memerlukan kos kewangan yang tinggi. Jadi SBUB pun ambil keputusan untuk tidak meneruskan pentadbiran dan serahkan kepada pihak British. Yang mana sebelum ni memang Sabah di bawah naungan British. Jadi dia ambil keputusan untuk serahkan terus. Bukan lagi naungan, British terus yang memerintah negeri Sabah. Itulah faktor yang kedua. Okey, jelas Kalau ada soalan terus tanya di bahagian komen tau. Tanya di bahagian komen. Okey, so kita lihat yang ketiga. Okey, ni kemusnahan kemusnahan antara kemusnahan yang berlaku di negeri Sabah. Ini merupakan kebakaran di hospital awam di Jesselton Sabah. Bukan kebakaran yang sedikit. Merosakkan terus, menghancurkan terus satu bangunan hospital. Kalau nak bina balik, kena bina bangunan yang baru. Bukan perlu dibaiki. Okey, yang ketiga yang kita dah sebutkan tadi, kenapa diserahkan kepada British? Kerana masalah kewangan SBUB. Sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan juga Sandakan. Kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu untuk ditanggung oleh SBUB bagi membangunkan semula negeri Sabah. Okay. Dan pihak syarikat bersetuju untuk menyerahkan Sabah kepada pihak British kerana kekurangan dana. Mungkin kalau dia ada peruntukan yang secukupnya, mungkin dia akan meneruskan pemerintahan. Tapi disebabkan masalah kewangan, sama seperti keluarga Brooke, dia mengambil keputusan untuk serahkan Sarawak kepada pihak British. Okey, itu faktor yang ketiga. Okey, ini merupakan bandar Jesselton sebelum dibom oleh pihak Jepun. Cantik je, kemas. Okey, tapi bila Jepun nak kalah, dia bomkan bandar Jesselton, bandar Sandakan sehingga jadi macam ni. Okey, itulah keadaan bila negara dalam keadaan yang perang keadaan perang. Kita lihat di contohnya di Palestin pun sekarang diserang oleh pihak Israel pun sama dalam keadaan yang teruk bangunan hancur dan sebagainya. Itulah. Bayangkan kalau kita menghadapi, kita sekarang berada di zaman ini, apa perasaan kita? Boleh imagine tak macam mana keadaan kita? Adakah kita dah bersedia dengan keadaan-keadaan yang seperti ini? Okey. Jadi secara teorinya kita dapat menyemai rasa bertanggungjawab, rasa bersemangat untuk jaga negara kita, rasa perpaduan itu penting untuk jaga negara kita daripada jatuh ke tangan kuasa-kuasa yang tidak bertanggungjawab ini. Okey. Jadi penyerahan Sabah kepada British disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemulihan prasarana akibat kemusnahan oleh Jepun dan kepentingan British di negeri Sabah. Okey, habis bahagian yang pertama, iaitu sebab-sebab ataupun faktor kenapa Sabah diserahkan kepada British. Tak banyak pun, ada berapa? 3 je. Okey, 3 faktor utama. Yang pertama adalah memenuhi kepentingan British. British memang perlukan Sabah untuk gantikan negara-negara yang dia telah merdekakan, seperti Sri Lanka, India dan juga Burma. So dilihat Sabah berpotensi untuk menggantikan negara yang mereka jajah ini. Mereka bebaskan ini. Yang kedua, untuk teruskan dasar British dalam hubungan luar. Kalau sebelum ni memang British merupakan penaung kepada negeri Sabah.
menaungi negeri Sabah. So bila SBUB dah tak mampu untuk mentadbir negeri Sabah, SBUB mengambil keputusan untuk serahkan terus, bukan lagi menaungi tapi terus ambil sebagai tanah jajahan British untuk negeri Sabah. Dan yang ketiga adalah disebabkan masalah kewangan yang dihadapi oleh pihak SBUB. Okay, tiga sahaja, dan biasanya dia akan keluar dalam bentuk soalan esei. So 3 fakta, nyatakan 3 huraian beserta contoh kalau ada. Okey, ada soalan berkaitan dengan faktor penyerahan Sabah kepada pihak British. Jelas boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kalau faham kita pergi kepada fokus kita yang kedua, iaitu kepada standard pembelajaran untuk menganalisis reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Kita nak menganalisis pula ataupun awak dapat menjelaskan apa reaksi penduduk. Sekarang ni SBUB ambil keputusan nak serahkan Sabah kepada British. So itu dari sudut SBUB. Apa pula daripada sudut rakyat? Adakah rakyat selari dengan SBUB, bersetuju untuk serahkan Sabah kepada pihak British? So itu yang kita nak kaji dalam standard pembelajaran yang kedua di bawah subtopik 4.7, iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Penyerahan Sabah kepada pihak British. So kita akan lihat yang itu pula. Kita lihat 4.7, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Penyerahan Sabah kepada British pada 15 Julai 1946. Ni tarikh dia, tarikh penyerahan Sabah kepada pihak British. 15 Julai 1946. Tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan disebabkan oleh perkara yang berikut. Tidak mendapat penentangan. Rakyat macam tak kisah. Tak kisah pun siapa yang memerintah, asalkan aku bahagia. Itulah. Umpama macam itulah. Tak kisahlah British ke memerintah. Bagilah siapa-siapa yang memerintah. Asal jangan kacau hidup aku, sudah. Itu. Rakyat di negeri Sabah. Dia cuma pentingkan atau fikirkan kaum dia sahaja. Dia punya fikirkan. Jangan kacau kaum dia, jangan susahkan kaum dia. No. Tak ada masalah siapa yang nak memerintah. Kenapa rakyat tak kisah? Ada sebenarnya sebab-sebab dia. Secara detailnya. Kita lihat Yang pertama, tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan Sabah disebabkan oleh dasar British. Dasar British. Kita lihat kenapa rakyat ni dia tak ada, bukan dia tak nak menentang sebenarnya. Cuma pendedahan dia kepada semangat nasionalisme tu sebenarnya telah disekat awal. Disekat macam mana? Kita lihat dasar British British menindas kegiatan berpersatuan. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza dari aspek bahasa, budaya, sistem kepercayaan, pertempatan dan kegiatan ekonomi. Sebab di Sabah ni macam Sarawak lah. Dia banyak kaum bumi putera. Dan setiap kaum ni dia ada bahasa yang beza, dia ada budaya pun lain, sistem kepercayaan dia pun lain, tempat tinggal pun berbeza dan kegiatan ekonomi pun berbeza. Ada yang di bahagian pantai menguruskan kegiatan laut, tinggal di kawasan pedalaman menguruskan pertanian. Dan keadaan ini menyukarkan pihak British ataupun menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan kesemua etnik sebagai satu pertubuhan. Jadi nak menyedarkan mereka yang mereka ni sedang dijajah sukar. Sebab nak kumpul, nak pergi dalam hutan, nak pergi atas gunung Kinabalu tu, nak bagi tahu yang kita ni sedang dijajah, adalah satu perkara yang sukar pada ketika itu. Dan walaupun begitu, terdapat juga persatuan-persatuan yang berjaya ditubuhkan.
Ada juga yang berjaya ditubuhkan, seperti Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, PASPAM, dan juga Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah yang dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gan dan juga Abu Bakar K. Ahmad. Okay. Selain itu, terdapat juga Barisan Pemuda Sabah, BARIK, yang dipimpin oleh Mando Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Seruji Yaakob dan Zulkifli Apung Abang Abdul Hadi. Nama panjang Zulkifli Apung Abang Abdul Hadi. Itu antara tokoh-tokoh dalam Barisan Pemuda Sabah ataupun singkatan dia BARIK. Okay. Dan pada awalnya, organisasi ini ditubuhkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera di Sabah sahaja. Dia nak jaga kaum dia lah. Nak jaga ekonomi dan juga politik, mewakili lah. Persatuan-persatuan ini mewakili suara-suara kaum Bumiputera untuk memperbaiki keadaan kehidupan mereka. Kemudiannya, pemimpin persatuan ini bergiat aktif membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat tempatan. Dan bila disedari oleh pihak British, British khawatir pengaruh pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka di negeri Sabah. So, bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, British bertindak secara halus menawarkan jawatan-jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini. Selain itu, British turut memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar-bandar yang lain. Maknanya dia pecahkan. Dia tak bagi sekali pemimpin-pemimpin ni dia offer jawatan, diberikan jawatan dan dia pecahkan, dihantar ke kawasan-kawasan yang lain untuk menjalankan pentadbiran mereka supaya mereka tidak lagi kuat berpersatuan. Itu taktik British secara halus. Okey, kegiatan berpersatuan ini akhirnya menjadi lemah kerana mengalami masalah kewangan dan kekurangan pemimpin yang berkebolehan. Berkebolehan. Maksudnya, bila dipecah-pecahkan pemimpin ini, so gerakan itu menjadi lemah lah. Tak ada lagi suara-suara, mereka tak dapat berkumpul, mereka sibuk dengan kerja mereka. So menyebabkan gerakan berpersatuan ini menjadi semakin lemah. Itulah taktik British dan tindakan itu menyebabkan rakyat, majoriti rakyat jadi macam tak kisah. Tak ada kesedaran nasionalisme dalam diri mereka. So, mereka tak kisah siapa yang memerintah. Asalkan jangan kacau hidup mereka, jangan kacau kaum mereka. Itu yang dianggap oleh kebanyakan rakyat di negeri Sabah pada ketika itu. Sebab tak adanya kesedaran nasionalisme. Okey, ini antara pertubuhan-pertubuhan yang berjaya ditubuhkan. Kita lihat, yang pertama BARIK, Barisan Pemuda Sabah. Ni antara pemimpin-pemimpin dia tadi. Okay, dan apa tindakan yang telah dibuat, telah dihantar berkhusus di SITC, ditawarkan bekerja dengan kerajaan, pulang ke Indonesia, berpindah ke Pulau Labuan dan menyertai Khairat Jumaat Muslimin, KJM. Okay, itu antara tindakan-tindakan lah oleh BARIK. Dan yang kedua adalah PKML, Pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Ditubuhkan, dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gan dan juga Apung Kerahu. Tapi tindakan oleh pihak British, pindahkan Tengku Nordin ni ke Jesselton pada bulan September 1946 dan beliau kemudiannya ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu. Zakaria Gan pun sama ditukarkan ke Jesselton dan Apung Kerahu ditukarkan ke daerah Tawau dan ke daerah Sandakan. Dari daerah Tawau ke daerah Sandakan. Jadi mereka telah dipecah-pecahkan, menyebabkan pertubuhan ini menjadi pertubuhan yang lemah. Dan akhirnya dibubarkanlah sebab dah tak ada lagi pemimpin-pemimpin yang boleh menggerakkan persatuan tersebut. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, ada apa-apa soalan tanya? Ada, faham Okey, kalau faham, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, sebab apa rakyat
tidak menentang, yang kedua tadi adalah dasar British. Yang kedua, kenapa rakyat tidak menentang adalah British juga telah menghadkan peluang dalam pentadbiran. Tadi dia menindas kegiatan-kegiatan berpersatuan. Ini masih lagi dasar British masih lagi dasar British yang pertama tadi. Cuma ada dua tindakan. Satu, dia menindas kegiatan berpersatuan dengan pecah-pecahkan pemimpin-pemimpin persatuan ini. Dan yang kedua yang dibuat adalah menghadkan peluang dalam pentadbiran. Dasar British menghadkan peluang kepada penduduk tempatan melibatkan diri dalam bidang pentadbiran, menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Dia tak bagi peluang-peluang pekerjaan ini dalam bidang pentadbiran. Dia bagi kerja-kerja yang di bahagian bawah sahaja, serani dan sebagainya. Tapi di bahagian pentadbiran dia hadkan, ada, cuma tak ramai. So dia takut kalau bagi ramai-ramai nanti, mereka dah ada kebolehan untuk, dah ada pengalaman mentadbir sendiri sebuah organisasi, dan mereka ada kesedaran untuk mentadbir, untuk cuba mentadbir negeri Sabah. Sebab mereka dah ada pengalaman. So itu yang cuba dihadkan oleh pihak British. Itu tindakan British, dasar British yang kedua, bagi supaya rakyat ni tidak ada kesedaran nasionalisme dalam diri mereka, dan mereka tidak akan menentang British kalau British memerintah negeri Sabah. Itu yang dibuat oleh pihak British bagi menghalang penentangan oleh pihak penduduk. Yang kedua tadi dasar British. Ini dasar British. Sebab yang kedua kenapa rakyat tidak menentang adalah kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan, yang mana penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Dilihat dari segi itu. Dia kata kalau serahkan Sarawak, Sabah ni kepada British, so Sabah ni akan lebih maju. Bila akan lebih maju, mereka pun akan dapat berniaga, memajukan perniagaan mereka dan dapat meluaskan lagi jaringan perdagangan mereka. So selain itu, penyerahan ini dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. So dia fikir ke arah yang positif macam tu. Rakyat Sabah fikir, kata baguslah serah pada British. Dapatlah British pulihkan semula apa-apa yang telah dimusnahkan oleh Jepun. Itu yang dilihat. So dari segi nasionalisme untuk mentadbir sendiri itu kurang. So dilihat dari segi kepentingan, apa kepentingan yang dia dapat. Itu yang dilihat oleh penduduk tempatan. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Sebab dia kata, baguslah siapa-siapa yang merintah yang mana akan memulihkan semula negeri Sabah, kita sokonglah. So dalam masa yang sama kita dapat untung. Itu yang difikirkan oleh pihak rakyat. Jadi dia tak nak ambil kisah yang untuk menentang-menentang ni, tak payah menentang lah. Tak kisahlah siapa yang memerintah, asalkan dia dapat keuntungan daripada, kepentingan daripada penyerahan Sabah tersebut. Itu sebab kenapa rakyat tidak menentang. Boleh faham tak yang kedua ni? Boleh faham tak? Ataupun cikgu kena ulang balik yang kedua. Respons sikit. Boleh faham so kita lihat seterusnya. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat sebarang bantahan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Mereka nampak yang depan mata mereka je. Mereka tak dapat dari segi dalaman dia. Hal ini disebabkan oleh dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme dalam kalangan anak watan. Mereka tak ada kesedaran, sebab tu mereka tak ada semangat untuk mendapatkan semula negeri mereka. Mereka nampak apa yang tersedia di depan mereka je. Ada bangunan baru, ada ekonomi, ada perniagaan. So mereka lihat dari segi itu. Dan gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Lepas British dah mula nak bagi rakyat Sabah memerintah sendiri, barulah kesedaran itu muncul.
yang mana yang mereka ni sebenarnya ada kemampuan untuk memerintah sendiri negeri Sabah. Tapi itu selepas British dah bagi peluang kepada penduduk. Okay, ke arah memberikan Sabah ni ke arah berkerajaan sendiri. Itu dah maknanya bukan di peringkat awal lah, dia dah di peringkat pertengahan dan di akhir pemerintahan British di negeri Sabah. Barulah ada kesedaran untuk kesedaran nasionalisme untuk mentadbir sendiri negeri Sabah, untuk cuba mendapatkan kemerdekaan daripada pihak British. Okey, gerakan penduduk tempatan membantah pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu, dan gerakan anti penyerahan di Sarawak kepada British mencetuskan impak yang berbeza. Gerakan menentang Malayan Union berjaya mencapai matlamatnya. Maksudnya usaha penduduk di Tanah Melayu menentang Malayan Union berjaya. Berjaya untuk membubarkan Malayan Union. Okey, itu di Tanah Melayu. Sementara itu penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan atau bantahan daripada kalangan penduduk tempatan. Dasar British selepas perang terhadap Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menyebabkan golongan kebangkitan nasionalisme untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah. Bila rakyat dah mula sedar tentang semangat nasionalisme ni, mereka pun mula untuk menuntut pembebasan tanah air daripada belenggu penjajahan pihak British. Dan mereka gunakan cara yang baiklah, selepas itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Okay. So habislah 4.7. Jadi untuk 4.7 ni reaksinya rakyat Sabah tidak menentang. Okay, tidak menentang disebabkan satu, dasar British yang menindas golongan-golongan berpersatuan ni, dan satu lagi menghadkan rakyat ni, rakyat biasa, rakyat tempatan dalam bidang pentadbiran dalam negeri Sabah. Okay. Dan yang kedua adalah rakyat Sabah dia tak ada kesedaran. Bila dia tak ada kesedaran nasionalisme, dia hanya nampak apa kemajuan-kemajuan yang ada depan mereka je. Dia lihat British buat kemajuan, so dia sokong. Dia kata baguslah, negeri aku dapat maju, aku dapat untung. Itu je yang dia nampak. Sebab mereka memang tak didedahkan dengan kesedaran nasionalisme. Jadi dia nampak yang British buat fizikal saja, tapi dari segi penjajahan tu, mereka dijajah, negara mereka diambil, mereka tak faham itu. Okay? Mereka tak faham tentang mereka sedang dijajah oleh kuasa lain. Mereka tak bebas. Mereka tak faham tentang perkara itu. Sebab mereka tak ada pendedahan. Okay, itulah cerita dalam 4.7 dan juga 4.6 berkaitan dengan sebab apa SBUP serahkan Sabah kepada pihak British. Okey, ada apa-apa soalan? Okay, boleh faham tak cerita tentang bab yang subtopik yang last ni tentang negeri Sabah? Sikit tak banyak lah. Sebab dia tak ada penentangan, jadi cerita pun tak banyak lah. Cerita kita faham tentang kenapa SBUP serahkan dan apa reaksi penduduk. So disebabkan tak ada penentangan, reaksi penduduk pun sokong. Jadi sikit lah cerita dia. Tak ada apa-apa isu berkaitan dengan reaksi penduduk terhadap penyerahan Sabah kepada pihak British. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita rumuskan apa yang kita belajar dalam bab yang keempat. Okay. Respon. Lepas ni cikgu nak buat kelas secara voice check pula. Okay. Cikgu ajar sikit, lepas tu minta awak terangkan, awak jelaskan. Baru seronok sikit. Ada apa-apa? Tak ada? Okey. Okey, kalau tak ada, kita rumuskan sikit. Okey, so kita dah habis bab yang keempat daripada 4.1, 4.2, 4.3 berkaitan dengan pemerintahan British selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu, yang mana bermula dengan British Military Administration BMA ditubuhkan di Tanah Melayu. Kemudian British memperkenalkan gagasan Malayan Union
Okey. Dan kita lihat juga apa reaksi penduduk terhadap Malaya Union, yang mana majoriti penduduk adalah menentang Malayan Union. Begitu juga dengan Raja-Raja Melayu juga menentang Malayan Union yang dianggap tidak adil kepada penduduk di tanah Melayu. Okey, kemudian itu dalam 4.1, 4.2 dan 4.3. Okey, dalam 4.4 dan 4.5 kita lihat pula penyerahan Sarawak kepada pihak British oleh keluarga Brooke. Dan dalam 4.5 kita lihat juga reaksi penduduk. Okey, adakah mereka menentang ataupun bersetuju? Dan majoritinya menentang, dan ada juga yang menyokong. Okey, menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Itu adalah strategi British lah. Antara strategi British untuk melemahkan gerakan-gerakan penentangan, gerakan-gerakan anti penyerahan Sarawak. Okay, itu kita dah bincang dalam 4.4 dan 4.5. Okay, manakala pada hari ini kita dah bincang berkaitan dengan penyerahan Sabah kepada kerajaan British, faktor-faktor kenapa SBUB serahkan Sabah kepada British, dan juga dasar ataupun reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Iaitu ada dua sebab kenapa rakyat menyokong sebenarnya. Bukan menyokong, dia tidak menentang. Nak kata sokong tak sokong juga, tapi dia tidak menentang. Okay, dia tidak menentang disebabkan oleh dua perkara. Satu adalah dasar British, dan satu lagi mereka lebih melihat kepada kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan daripada pemerintahan yang dibuat oleh pihak British. Okay, itulah yang kita telah pelajari dalam bab yang keempat, okay, berkaitan dengan era pentadbiran British selepas Perang Dunia yang Kedua. Okay, ada kesimpulan tak? Tadi ada kesimpulan dia. Okay. So itu saja untuk bab yang keempat. Okay, untuk bab yang keempat. Okay, so sedikit nilai lah. Okay, ni nilai. Ni biasa untuk soalan kebat lah. Okay, nilai patriotik dan iktibar yang kita boleh dapat daripada bab ini, kestabilan dan kemakmuran negara yang kita miliki pada hari ini perlulah dihargai. Okay, kita lihat gambar tadi kan bagaimana kemusnahan di negeri-negeri yang berperang. Jadi pentingnya kita jaga kestabilan dan juga kemakmuran negara. Kestabilan dan kemakmuran negara merupakan hasil perjuangan masyarakat terdahulu yang harus dipertahankan. Bukan kita yang mula, tapi kita yang kena pertahankan apa yang dimulakan oleh orang-orang terdahulu. Okay, demi kelangsungan generasi-generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita yang akan datang. Okay, menikmati apa yang kita nikmati pada hari ini. Okey, semangat juang dan pengorbanan mereka yang berjuang demi kelangsungan kestabilan dan kemakmuran negara hendaklah kita contohi. Kita contohilah semangat-semangat perjuangan yang dibuat oleh mereka-mereka yang berjuang dahulu. Okey, untuk diri dan keluarga kita hendaklah bersyukur kerana kestabilan dan kemakmuran negara membolehkan kita mengecapi impian yang dicita-citakan. Ada yang berjaya jadi doktor, jadi apa yang mereka hendak mereka dapat capai dalam keadaan negara yang stabil dan makmur. Okay. Dan untuk negara pula, kemerdekaan dan kedaulatan negara membolehkan proses pembangunan dan pemodenan negara berjalan dengan jayanya. Bila kita berada dalam keadaan yang bebas daripada penjajah, kita merdeka, kita negara yang berdaulat, so kita boleh membangunkan dan memodernkan negara kita mengikut acuan kita sendiri dengan jayanya. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, last kali, ada apa-apa persoalan? Boleh faham bab yang keempat? Ada soalan, sangat faham. Okey, bagus. Okey. Memang cepat. Pak Iliam memang cikgu yakin. Okey, boleh faham dengan baik. Dan terima kasih. Okey, terima kasih kerana menyertai kelas walaupun hanya ada 20 orang daripada 26 ada 20 orang. Okey, not bad lah. Okey, melebihi separuh juga. Dan kita sambung di Telegram untuk sesi tutorial. Tutorial pun tak banyak. Ada 2 soalan objektif dan juga bagi 2 soalan esei. Okey, 6 markah, 6 markah. Untuk awak jawab. Dan seperti biasa, dah siap hantar ke Padlet untuk cikgu semak. Okey, untuk pemberian markah PBD. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih semua. Okey, dan esok tak ada kelas Esok pun tak ada kelas. Okey, selamat bercuti untuk hari esok. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye.